Ya, kita bersama meneruskan sampai pagi yang kita siarkan secara langsung dan segmen bincang-bincang sejarah akan kita mulakan wawancaranya. Tajuk yang kita bawakan pada hari ini, Sistem Pentadbiran Pusat Kesultanan Brunei Tradisional abad 14 hingga 19 Masihi. Jadi apakah sebenarnya yang ingin kita ketahui dalam segmen bincang-bincang sejarah pada kali ini dengan tajuk yang dibawakan? Ya, Aha. Alhamdulillah. Jadi kita bawakan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Farah Aina binti Ancong, merupakan pegawai sejarah. Okey. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi, sihat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ya. di sini ya Puan ya, kita ingin membincangkan topik yang kita bawakan pada hari ini, sistem pentadbiran Pusat Kesultanan Brunei Tradisional. Jadi abad 14 hingga 19 Masihi. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sistem pentadbiran ini? Baiklah, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan sistem pentadbiran ini, kita mesti lihat dalam dua erti yang berbeza, iaitu yang pertama, kita melihat terlebih dahulu kepada makna sistem itu sendiri. Sistem ini mengikut kamus, ia adalah suatu yang berkaitan ataupun berfungsi antara satu dengan yang lain, manakala pentadbiran adalah sesuatu yang diperlukan ataupun peraturan yang diperlukan bagi memastikan pelaksanaan sesuatu itu berjalan dengan baik dan juga teratur. Dan apabila kita gabungkan kedua-dua makna ini, maka ia membawa maksud sesuatu yang berkaitan dan berfungsi antara satu dengan lain agar matlamatnya itu terarah kepada sesuatu yang lebih teratur, jelas dan juga lancar. Manakala dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, iaitu sistem pentadbiran pusat Kesultanan Brunei Tradisional abad ke-14 dan juga ke-19, sistem pentadbiran ini sebenarnya wujud apabila adanya sebuah kerajaan. Kesultanan Brunei ini seperti yang kita sedia maklum sudah wujud sebagai sebuah kerajaan Melayu Islam pada abad ke-14 Masihi. Ya. Apabila Awang Alak Bertatar memeluk Islam menjadi Raja Brunei pertama memeluk Islam dikenali sebagai Sultan Muhammad Shah. Ya. Maka pada ketika itulah wujudnya sistem pentadbiran di Kesultanan Brunei yang bercorakkan kepada Islam. Namun ini tidak bermakna sebelum itu Brunei ini tidak mempunyai sistem pentadbiran, kerana lama sebelum itu melalui catatan-catatan Cina seperti catatan dinasti Liang, Sui dan juga dinasti Tang sekitar abad ke-6 Masihi, Brunei itu dikatakan sudah wujud sebagai sebuah kerajaan. Maka pada awal abad ke-6 Masihi itu dalam catatan Cina, maka wujudlah Brunei itu mempunyai sebuah sistem pentadbiran. Namun, sistem pentadbiran yang bercorakkan Islam hanya jelas semasa pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Alhamdulillah. Dengan sekejap sekelip mata kita dapat jawapan Betul. berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan sistem pentadbiran. Ya, Betul. ini dimaksudkan sistem pentadbiran Pusat Kesultanan Brunei tradisional bagi abad ke-14 sehinggalah 19 Masihi. Ya. Jadi kalau tadi apa yang dimaksudkan dengan sistem pentadbiran, tapi ini soalannya apakah yang dimaksudkan dengan sistem pentadbiran pusat? Mungkin dapat dikongsikan ni Puan. Baiklah. Sistem pentadbiran pusat itu adalah kategori sistem pentadbiran yang terdapat di Kesultanan Brunei dan bukan sahaja Kesultanan Brunei tetapi juga kerajaan-kerajaan lain di alam Melayu pada zaman silam iaitu abad ke-14 hinggalah abad ke-19 Masihi. Oleh itu, sistem pentadbiran pusat ini sebenarnya selain daripada sistem pentadbiran pusat terdapat lagi satu sistem pentadbiran iaitu sistem pentadbiran wilayah. Dan hari ini kita menyentuh mengenai sistem pentadbiran pusat itu adalah sistem pentadbiran yang berhampiran dengan kawasan istana. Kerana pada ketika itu kawasan istana ini adalah pusat pemerintahan bagi sesebuah kerajaan. Maka sistem pentadbiran wilayah itu pula adalah sistem pentadbiran yang berada lebih jauh dari kawasan istana. Dan sistem pentadbiran pusat ini kita dapat melihat melalui rajah dengan lebih senang iaitu dalam bentuk piramid yang diawali dengan di atas adalah sultan selaku ketua negara, kemudian diikuti oleh wazir, setelah itu diikuti oleh Kshatriya dan di bawahnya adalah menteri. Mereka inilah yang memainkan peranan dalam sistem pentadbiran pusat Kesultanan Brunei tradisional pada abad ke-14 hinggalah ke-19 Masihi. Jadi mereka ini misalnya wazir, terdapat 4 orang wazir pada zaman silam iaitu diawali dengan Pangeran Bendahara, Pangeran Digadung, Pangeran Temenggung dan juga Pangeran Pemancar. Jadi mereka inilah yang memainkan peranan penting dalam membantu baginda melaksanakan hal ehwal pentadbiran kerajaan dari semasa ke semasa. Ya, okey. Jadi di sini ya, Puan ya, mungkin dapat menghuraikan sumber sejarah yang boleh dirujuk bagi mengetahui lebih lanjut tentang sistem pentadbiran Pusat Kesultanan Brunei Tradisional ini. Baiklah.
Sistem pentadbiran pusat ini kita dapat mengetahui melalui pelbagai sumber, antaranya adalah sumber tempatan, misalnya Salasilah Raja-Raja Brunei karya P.L. Amin Swili yang diterbitkan pada tahun 1968. Salasilah ini mempunyai dua teks manuskrip, iaitu teks A dan juga teks B, dan di kedua-dua teks ini mempunyai susunan sistem pentadbiran pusat, pembesar-pembesar pusat seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dan di sini kita ni boleh merujuk bilangannya, gelarannya dan juga nama-nama mereka yang pernah dilantik sebagai pembesar pusat di Kesultanan Brunei Tradisional. Selain daripada Salasilah Raja-Raja Brunei ini, kita juga dapat mengetahui tentang sistem pentadbiran pusat Kesultanan Brunei melalui sumber barat, iaitu Boxer Codex yang dikatakan dan dipercayai adalah sumber Sepanyol pada abad ke-16. Di sini ada menyentuh tentang peranan Pangeran Bendahara, Pangeran Digadung dan juga Pangeran Temenggung pada zaman pemerintahan Sultan Saiful Rizal. Jadi jika kita ingin merujuk tentang sejarah sistem pentadbiran pusat dan juga banyak lagi sejarah tentang Kesultanan Brunei, bolehlah rujuk kepada kedua-dua manuskrip ini. Alhamdulillah ya. Jadi itulah dia antara sumber sejarah yang boleh dirujuk ya bagi mengetahui lebih lanjut tentang sistem pentadbiran pusat Kesultanan Brunei tradisional ya, iaitu bagi abad ke-14 hingga 19 masih. Mungkin boleh kongsikan juga ni Puan peranan pembesar dalam sistem pentadbiran pusat Kesultanan Brunei tradisional ini. Mungkin dapat dikongsikan. Baiklah. Seperti mana saya katakan tadi, mereka ini memainkan peranan penting dalam sistem pentadbiran kerajaan, khususnya dalam membantu Sultan dalam mentadbir hal ehwal pentadbiran kerajaan. Salah satu daripada peranan penting kita lihat dalam peranan dalam agama Islam. Sultan pada zaman silam dan juga pada masa kini adalah selain menjadi ketua negara, baginda juga adalah ketua agama Islam. Maka baginda memainkan peranan dalam menyebarkan agama Islam dan juga mengukuhkan lagi pentadbiran agama Islam di Kesultanan Brunei. Tetapi baginda tidak keseorangan kerana turut dibantu oleh 4 orang pembesar utama, iaitu wazir, kemudian di bawahnya ksatria, seterusnya adalah menteri. Antara peranan yang menyelah adalah peranan menteri-menteri agama dalam penyebaran agama Islam. Pada zaman silam, misalnya mereka ini adalah orang yang berkemahiran dalam penulisan bahasa Arab. Oleh kerana dulu tidak ramai daripada masyarakat kita yang memahami bahasa Arab, maka ia diterjemahkan kepada bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi dan oleh kerana menteri ini hanya mereka saja yang mahir dalam tulisan Jawi, maka dari sanalah setelahnya peranan mereka ini yang memainkan peranan menjemput rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam untuk hadir ke masjid, surau dan juga balai ibadat, khususnya pada abad ke-19 dan juga abad ke-20 Masihi itu untuk mempelajari agama Islam. Misalnya di Kampung Air pada zaman silam, iaitu seorang menteri agama Khatib Abdul Razak telah pun mendirikan sebuah balai ibadat di kampung beliau, iaitu Kampung Burung Pingai, dan ramailah anak tempatan hadir ke sana untuk mempelajari agama Islam. Begitu juga dengan Khatib Muhammad yang telah pun mendirikan balai ibadat beliau di Kampung Lorong Sikuna. Selain daripada menteri agama ini, kumpulan wazir yang berada selepas kedudukan sultan pada zaman silam itu melalui carta yang tadi, mereka ini memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan agama Islam. Misalnya Pangeran Bendahara, beliau adalah pembesar yang mengetuai ketua tertinggi dalam bidang agama Islam, khususnya bagi golongan pembesar, dan baginda beliau ini turut dibantu oleh Pangeran Temenggung yang sama-sama mengukuhkan kedudukan agama Islam di Kesultanan Brunei. Kita lihat juga dalam bidang yang sama pentingnya, iaitu semasa Perang Kastila, terdapat kita pernah mendengar mengenai Pangeran Bendahara Sakam. Beliau ini sebenarnya adalah pembesar yang dilantik sebagai Pangeran Bendahara. Selain daripada memegang peranan yang penting dalam hal ehwal pentadbiran kerajaan, beliau ini juga adalah ketua tertinggi dalam bidang pertahanan kerana dari aspek sejarah Pangeran Bendahara ini adalah ketua tentera. Kemudian oleh sebab itulah beliau ini boleh mengetahui seramai 1,000 orang tentera darat Kesultanan Brunei bagi menentang Sepanyol dalam Perang Kastila hinggalah membawa kepada kemenangan Kesultanan Brunei, dan dalam masa yang sama mengukuhkan lagi kedudukan agama Islam di Kesultanan Brunei pada ketika itu. Jadi kepada kita khususnya penonton kita yang menyaksikan Rampai Pagi TV pada hari ini, kita bersama dalam segmen bincang-bincang sejarah. Jadi di sini mengenai dengan tajuk kita Sistem Pentadbiran Pusat Kesultanan Brunei Tradisional abad 14 hingga 19 Masihi. Jadi di sini Puan, mungkin Puan boleh menjelaskan antara kepentingan mengetahui dan juga mempelajari tentang sistem pentadbiran ini.
Antara kepentingan bagi mempelajari sistem pentadbiran ini adalah untuk memberikan pendedahan baharu kepada generasi kita dan juga generasi akan datang akan kepentingan untuk memahami sejarah negara kita ni. Mungkin ramai yang mengetahui bahawa Kesultanan Brunei ini pernah mencapai zaman kegemilangan sekitar abad ke-16 Masihi, iaitu semasa pemerintahan Sultan Brunei kelima, iaitu Sultan Bolkiah, apabila wilayah Kesultanan Brunei pada ketika itu meliputi keseluruhan Pulau Borneo hinggalah kepada kepulauan di Filipina. Dan mungkin tidak banyak yang mengetahui salah satu faktor yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Brunei adalah dengan adanya sistem pentadbiran yang teratur. Kerana pada zaman baginda itu, baginda telah melantik ramai pembesar untuk membantu baginda untuk melancarkan lagi pentadbiran kerajaan, dan ini terbukti melalui catatan Antonio Pigafetta, seorang pengembara Italia yang berkunjung ke bandar Brunei sekitar tahun 1521 Masihi, yang mengatakan pada ketika itu Brunei adalah sebuah kerajaan yang hebat, kuat, megah dan juga kaya raya. Dan di sana juga terdapat beliau melihat seramai 20,000 buah rumah, dan ini menunjukkan bahawa keadaan bandar Brunei pada ketika itu adalah sebuah kerajaan yang aman, kerana kalau tidak aman tidak akan ramai orang yang berhijrah ke Brunei pada ketika itu. Dan begitu juga semasa pemerintahan Sultan Muhammad Hassan, apabila baginda itu melantik pembesar juga untuk membantu baginda melancarkan urusan kerajaan, dan oleh sebab itulah zaman pemerintahan baginda itu juga dikenali sebagai zaman keemasan Kesultanan Brunei selain daripada zaman kegemilangan semasa Sultan Bolkiah. Jadi dengan memahami sistem pentadbiran ini, kita dapat lagi mendalami sejarah negara kita, dan selain daripada sistem pentadbiran, mungkin terdapat para pelajar lain yang ingin mengetahui tentang pentadbiran Brunei dan sejarah kegemilangan Kesultanan Brunei boleh melihat dari aspek lain, misalnya aspek keagamaan, aspek pentadbiran wilayah yang saya katakan tadi boleh juga menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Brunei, kerana pentadbiran wilayah ini adalah jajahan takluk Kesultanan Brunei, kerana dulu Brunei ini adalah sebuah empire. Jadi bagaimana ia mengukuhkan kegemilangan Brunei adalah dengan cara mengawal, mengawasi dan juga menguruskan wilayah-wilayah ini dengan baik dengan adanya sistem pentadbiran pusat dan juga sistem pentadbiran wilayah. Okey, Alhamdulillah ya. Itulah sedikit ya antara kepentingan untuk kita mengetahui dan juga mempelajari tentang sistem pentadbiran ini. Jadi saya ada satu soalan tambahan ni, Puan, berkenaan dengan saya terbaca melalui artikel Jurnal Kajian Sejarah dan juga Pendidikan Sejarah Susur Galur. Mungkin ini yang pernah ditulis oleh Puan Farah. Mungkin apa perbezaannya dengan sistem pentadbiran pusat Kesultanan Brunei tradisional dengan Kesultanan Brunei dan Aceh tradisional bagi abad 14 ke 19 Masihi ini? Okey. Itu adalah artikel saya yang pernah terbit dulu. Jadi terdapat banyak persamaan antara Kesultanan Brunei dan juga Aceh tradisional ini. Mereka ini sultan dan juga, tapi di Kesultanan Aceh adalah unik sekali kerana mereka turut melantik perempuan selaku pemerintah, dikenali sebagai sultanah. Dan dalamnya terdapat banyak pembesar yang dilantik. Mereka ini mempunyai peranan yang sama sebenarnya dengan Kesultanan Brunei, tetapi yang berbeza hanyalah gelarannya. Kalau di Brunei, kita ni punya ketua tertinggi dalam bidang agama Islam dari aspek pembesar adalah Pengirian Bendahara, kemudian Menteri Khatib, tetapi di Kesultanan Aceh dikenali dengan gelaran yang berbeza, iaitu Kadi Malikul Adil. Kerana di Aceh ini lebih banyak persamaan dengan Kerajaan Uthmaniyah di Turki pada zaman dulu kerana terdapat hubungan persahabatan antara kedua-dua kerajaan. Okey. Alhamdulillah. Saya rasa rasanya kita ni kagum dengan penerangan yang diberikan oleh Puan Farah Aina. Memang padat ya. Jadi di sini peranan pusat sejarah kepentingan sejarah ini kepada masyarakat Ketani di Brunei Darussalam. Kerana Ketani mengetahui sejarah ini ada pelajarannya di sekolah-sekolah saja. Jadi bagaimana peranan daripada pusat sejarah untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Ketani di Brunei? Ketani mestilah menggunakan pelbagai teknik yang up to date lah, yang orang bukan hanya sekadar menghafal tarikh tetapi secara lebih interaktif melalui kuis-kuis, kerana pada sempena Brunei December Festival ini dan juga semasa cuti persekolahan kami banyak mengadakan aktiviti bagi anak-anak semasa cuti sekolah dan bolehlah berkunjung ke Pusat Sejarah Brunei kerana kami ada pameran secara digital, kemudian kuis interaktif, dan juga dulu kami ada juga peraduan menulis rencana dan sana banyaklah yang partisipan kami, orang kalangan generasi belia, kerana mereka ini juga ingin mempelajari tentang sejarah Brunei dengan lebih mendalam lagi, dan kami juga untuk mendekati anak-anak muda, misalnya kanak-kanak, kami juga ada cerita bergambar kerana melalui cerita bergambar ini mereka akan lebih minat untuk melihat dan mempelajari tentang sejarah ini, misalnya tentang Sultan Sharif Ali juga ditulis dalam bahasa Arab. Jadi ini lebih
memastikan bahawa sejarah itu bukan hanya tertumpu kepada penggunaan bahasa Melayu tetapi juga bahasa dalam masa yang sama mereka boleh mempelajari bahasa lain seperti bahasa Arab untuk memahami sejarah Kesultanan Brunei, dan juga ini juga menunjukkan peranan Pusat Sejarah Brunei itu yang sentiasa versatile dalam memastikan rakyat dan penduduk kita, khususnya generasi muda itu boleh memahami sejarah dengan cara yang lebih menarik. Jadi bayangkan ya berapa anjuran kata ni ada kepentingannya untuk kita mengetahui sejarah, apatah lagi sejarah itu berkenaan dengan negara Darussalam, pentadbiran dan juga sebagainya. Jadi di sini Puan, seperti yang Puan katakan tadi, ada inisiatif daripada Pusat Sejarah ya untuk memberikan kepada masyarakat kita dengan lapisan masyarakatnya. Jadi waktunya dan juga di mana tempatnya. Kadang-kadang ada di antara mereka ni tahu di mana pusat sejarah, tapi ada yang masih bertanya di mana lokasinya dan juga sebagainya. Mungkin boleh menerangkan? Lokasi Pusat Sejarah itu adalah di pusat tengah-tengah Bandar Seri Begawan dan bersebelahan dengan Muzium Alat-alat Kebesaran Diraja. Jadi orang ramai bolehlah berkunjung, khususnya kami mempunyai pameran terbuka yang boleh datang secara walk-in, iaitu mengenai pameran salah sila, pameran tentang batu tersilah juga ada, surat-surat perjanjian, dan juga kami ada galeri pameran kegemilangan Kesultanan Brunei. Jadi dari sana kita ni dapat sama-sama mempelajari sejarah Kesultanan Brunei. Di samping itu juga boleh memahami dengan cara yang lebih unik kerana terdapat banyak tulisan-tulisan gambar-gambar yang berwarna-warni yang boleh menarik minat para pengunjung untuk mempelajari lagi tentang sejarah Brunei secara lebih simple, tidak terlalu berat bahasanya yang digunakan di sana. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ada lebih kurang daripada 2 minit saja lagi untuk segmen bincang-bincang sejarah. Sebagai kesimpulan, mungkin dapat dikongsikan, mungkin ada di antara penonton kita dalam merupakan pelajar-pelajar yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi ataupun ingin membuat rujukan untuk kajian mereka bagaimana. Mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita. Baiklah. Jika ada pelajar-pelajar di sana yang ingin mengetahui tentang sejarah Kesultanan Brunei, salah satunya adalah berkunjung ke Pusat Sejarah Brunei. Terutamanya kami mempunyai perpustakaan di sana yang banyak menyimpan buku-buku mengenai sejarah Kesultanan Brunei, sama ada sejarah pada zaman silam, pada abad ke-6 maupun abad yang ke-19 dan juga sejarah moden Kesultanan Brunei setelah mencapai kemerdekaan. Begitu juga kami ada satu lagi cawangan iaitu di bahagian Pusat Pengkajian Borneo yang menyimpan banyak manuskrip, sumber-sumber mikrofilm yang belum dibukakan lagi, dan jika ada yang ingin mempelajari tentang sejarah Brunei yang belum ada terdapat dalam buku-buku, bolehlah berkunjung ke Pusat Pengkajian Borneo dan juga mengunjungi Perpustakaan Pusat Sejarah Brunei, dan juga kami ada koleksi bahan-bahan sejarah dalam bentuk transkripsi, iaitu hasil wawancara kami bersama dengan pengkisah-pengkisah khususnya mengenai sejarah kampung-kampung di Brunei yang belum banyak dibuatkan kajian lagi. Jadi jika ada yang berminat bolehlah berkunjung ke Pusat Sejarah Brunei. Okey, alhamdulillah. Terima kasih untuk Puan Aina binti Angjong, itu selaku pegawai sejarah dengan penjelasan mengenai dengan sistem pentadbiran Pusat Kesultanan Brunei tradisional abad 14 hingga 19 masih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.